فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Firman Allah Ta'ala, Maha suci Tuhan yang telah menjalankan di waktu malam akan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, yang telah kami berkati di kelilingnya, supaya kami tunjukkan kepadanya akan ayat-ayat kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Menjadi kelaziman kepada umat Islam menyambut kedatangan bulan Rajab dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang besar, bukan sahaja kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada manusia seluruhnya. Walaupun para ulama berkhilaf di dalam menentukan tahun dan bulan berlakunya Isra dan Mi'raj, tetapi ia adalah perkara yang berlaku kerana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir, menunjukkan bahawa wajib kita beriman kepadanya, dan ia menjadi sebahagian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, para malaikat, dan perkara-perkara yang gaib, termasuk beriman kepada hari akhirat yang pasti berlaku. Di malam yang bersejarah itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjemput Rasul kesayangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tetamu yang dimuliakan. Bukan sahaja perjalanannya sekadar Baitul Maqdis yang jauh dari Mekah di atas muka bumi di zaman itu, bahkan dibawa ke tempat yang lebih jauh lagi, iaitulah mendaki ke langit sehingga ke Sidratil Muntaha, mengatasi bulan, bintang, matahari dan cakrawala, kawasan yang tidak boleh dinaiki oleh malaikat Jibril alaihi salam. Satu penghormatan yang hebat untuk menyempurnakan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya menjadi ujian kepada umat Islam, menjadi ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berjaya dalam ujian di bumi, ujian menghadapi tekanan dan penindasan, ujian yang menjadi adat dan kelaziman kepada orang-orang yang beriman, ujian yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Adakah manusia itu mengira sudah cukup apabila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah, sebagaimana diuji kalangan umat-umat yang terdahulu. Apabila telah diuji,
maka ternyata benar apa yang ada di dalam ilmu Allah. Orang yang imannya benar dan orang yang imannya bohong. Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Rasulullah SAW yang diutuskan kepada seluruh manusia. Berbeza dengan rasul-rasul yang lain sebelumnya. Diutuskan kepada kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, zamannya sahaja, dan kawasan negerinya sahaja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah menjadi rasul kepada seluruh dunia, semua bangsa, sepanjang zaman sehingga berlakunya hari kiamat. Kedatangannya adalah tanda besar hampirnya dunia ini kepada ajalnya dengan berlakunya kiamat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat sedikit ilmu di zaman mutakhir atau di zaman akhir zaman ini, dengan sedikit ilmu itu manusia mereka berbagai-bagai alat yang canggih memudahkan perjalanan dan hubungan mereka, sehingga dunia yang dianggap luas di zaman dahulu sudah menjadi sempit. Dengan alat-alat perhubungan yang cepat, dengan alat-alat maklumat yang boleh disebarkan dalam masa yang cepat, hanya beberapa minit sahaja segala berita yang berlaku di dunia dapat diketahui dengan sepenuhnya. Maka di zaman yang seperti ini cukup hanya seorang Rasul sahaja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan kepadanya mukjizat ilmu Al-Quranul Karim yang menjadi asas kepada semua ilmu, bagi mengabdikan diri kepada Allah dan memakmurkan bumi ini dengan ilmu yang memberi manfaat. Di saat Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat awalnya, tiba-tiba telah menerima tentangan yang hebat. Tentangan daripada kaumnya sendiri di Makkahul Mukarramah, tentangan daripada keluarganya sendiri yang ada di Mekah, dan kabilah-kabilah Arab yang lain, khususnya Bani Saqif yang terkenal dengan ganas. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan wafatnya Abu Talib dan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dua orang tokoh yang disegani oleh penduduk Mekah, menjadikan peluang seluas-luasnya kepada musuh-musuh Islam yang berada di Mekah untuk melakukan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja memalukannya, bahkan menyeksakan batang tubuhnya. Apabila Rasulullah SAW pergi ke Taif dengan harapan Bani Saqif beriman kepada Allah, memberi sokongan dan dokongan, setelah sebahagian besar penduduk Mekah menentangnya, tiba-tiba pemimpin Bani Saqif lebih ganas daripada pemimpin Mekah. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu an disambut dengan lontaran batu sehingga jasadnya berlumuran dengan darah. Ketika berundur beberapa langkah, berselindung di kebun anggur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, anta rabbi anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri
illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu lemahnya aku dan tiadanya helahku. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah ditindas. Kepada siapa engkau biarkan aku? Adakah engkau biarkan aku kepada orang yang tidak mengenaliku? Ataupun musuh yang boleh melakukan apa-apa sahaja terhadapku? Jika sekiranya tiada murkamu, nescaya aku tidak peduli. Menunjukkan kehebatan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jasadnya berlumuran dengan darah, direjam oleh musuh-musuh Islam, merasakan dirinya terlalu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya terlalu sedikit, belum lagi menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi menyampaikan Islam dan menegakkan Islam itu, sehingga merasa bimbang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang ke Makkatul Mukarramah, didatangi oleh malaikat memohon izin untuk mengangkat bukit yang mengelilingi Mekah, dihempaskan ke atas orang musyrikin yang zalim itu, untuk dibinasakan mereka semuanya, sebagaimana dibinasakan kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Fir'aun, kaum dan bangsa yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekelip mata. Permintaan malaikat ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ketinggian kesabarannya, kehebatan pribadinya, pandangan yang terlalu jauh. Walaupun mereka yang ada di hari itu tidak beriman, mungkin anak-anak zuriat keturunannya akan beriman. Sesungguhnya jasa menyampaikan hidayah Allah hanya kepada seorang sahaja mengandungi fadilat yang sangat besar, penghargaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Demi sesungguhnya kejayaanmu menyebabkan hidayah Allah sampai kepada seseorang, hanya seorang sahaja, dengan tunjuk ajar dan dakwahmu, hanya seorang sahaja beriman, lebih mahal harganya daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Itulah fadilat, kejayaan menyampaikan hidayah Allah, dengan kejayaan seorang sahaja yang menerima Islam, seorang sahaja yang menjadi baik setelah jahat, seorang sahaja yang telah mengesahkan Allah setelah melakukan syirik, seorang sahaja yang beriman setelah kafir, seorang sahaja yang telah menjadi Islam setelah menganut ajaran jahiliyah. Hanya seorang sahaja lebih mahal harganya daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Di sinilah kehebatan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketinggian kesabarannya, pandangannya yang terlalu jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi penghargaan, menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tetamunya pada malam Isra dan Mi'raj, untuk melihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang tiada bandingan dan tiada tandingan, berbeza dengan kerajaan yang ada di dunia. Menjemput tetamu, dibawa ke dalam bilik gerakan negara yang sempit untuk melihat dunia yang sempit. Rasulullah SAW dibawa ke alam yang luas untuk melihat kerajaan Allah, alam dunia dan alam akhirat.
makhluk yang nyata yang dapat dilihat dan makhluk yang gaib, alam langit dan alam bumi, untuk menyatakan bahawa semua kerajaan yang ada di atas dunia ini yang menentang Islam, termasuklah kuasa-kuasa besar dunia, adalah habuk yang halus, habuk yang terlalu halus berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebenaran Islam akan nyata dengan jelas, tidak ada siapa yang boleh memadamkan cahaya agama Allah, maka ia adalah satu kenyataan yang benar. Mereka yang menentang di Mekah, yang menentang di Taif, terlalu kecil. Bahkan kuasa besar dunia Parsi dan Rom akan jatuh dan tumbang. Dan kuasa-kuasa besar dunia yang lain yang ada sehingga hari ini pun akan jatuh dan tumbang. Bukan sahaja mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal amra sayablughu ma balagha al-lail wan nahar. Sesungguhnya urusan agama Islam ini akan sampai di mana-mana sahaja, akan sampai di mana ada siang dan malam. Agama Islam akan sampai. Hari ini kita melihat benarnya kenyataan ini. Islam bukan saja bertapak di negeri-negeri Islam, bahkan agama Islam telah tersebar di tengah-tengah musuh Islam. Sama ada musuh yang kecil ataupun musuh yang besar. Apa yang berlaku? Menambahkan keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan kita untuk selamat bersama dengan Islam daripada dunia sehingga hari akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan demi sesungguhnya Allah mesti menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, yakni dengan Islam, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.